Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan review market untuk coin market cap dan juga sedikit technical analysis di TradingView. So guys, malam ni Zul ada sesuatu yang menarik untuk sharekan di TradingView ataupun di chart kita. Sebelum tu kita pergi ke coin market cap untuk review market untuk malam ni. So guys, inilah coin market cap. So kita akan review market macam mana keadaan market untuk malam Sentuh hari ni. Tengok total market cap berada di 1.57 trilion, which is kalau tengok berkurangan sebanyak 3.49, which is pagi tadi sedikit tinggilah daripada malam ni, which is sebablah kita tengok ada dropping 3.49. Dan kita tengok volume pagi tadi adalah 89 bilion, which is malam ni hanya tinggal 81 bilion, which is pengurangan sebanyak dalam 6.83%. Ini dominan still lagi dalam lingkungan 45%, which is tak banyak perbezaan. Which is kalau tengok ni tak sampai pun hanyalah 0.02%, which is tak banyak perubahan dah untuk dominan BTC. So let's go, kita tengok coin harga untuk coin sekarang untuk malam ni. Alright, kita tengok untuk BTC. Alright, untuk BTC price berada ialah di 37.9, which is tengok yang paling rendah ini adalah dalam hampir 36, hampir 37.2, 33, which is dan kita tengok dalam 24 hour dropping sebanyak 3.38%. Dan kita tengok Ethereum masih lagi dalam 23k, which is sama kat pagi tadi. And then Binance rasa sedikit meningkat. Rasa pagi tadi dalam 34 lebih, zona 352, which is pasti, tapi masih tak berlaku banyak pergerakan lah, which is stay dalam rasa dah seminggu dua hampir marin dalam kawasan ni lah 35, 350, 340, which is Binance kawasan itulah. Dan kita tengok Cardano sedikit jatuh sikit pagi tadi tu kan dalam 1.5, dan sama juga dengan Matic. Ya, mati pun 1.45, which is sekarang pagi tadi kan 1.5, so sedikit dropping lah. Dan kita tengok Dow Jones dengan SRP macam cakap masih lagi antara 0.3 dan 0.8. Memang orang kata statik lah di kawasan tu, tak banyak perubahan. Dan kita tengok Polkadot itu berlaku pengurangan, which is kita tengok semalam dalam 24k, sorry 24 dolar, which is ini jatuh lah, tengok jatuh banyak lah, 7.67% kepada 21 balik, which is tengok sebab apa BTC ada berlaku sikit pengurangan daripada 40 ke tengok malam ni lah sampai ke 37 tu, which ada sikit lah pengurangan. Dan Uniswap pun ada pengurangan 5.4%, 5%, which is cakap Polkadot, Uniswap ni antara good condition, good coin lah. Sebab apa Uniswap ni ada platform lah, ibarat macam platform di miner. Mesti kat tu lah Uniswap ni kita beli untuk beli yang coin-coin yang kecil ni kat Uniswap lah selalunya. Uniswap, Pancake, itu selalunya lah. Ada Litecoin dengan Solana, which is ada projek yang bagus lah untuk long term. Anda tengoklah dua-dua ni api perkurungan dalam 6.39 dan 6.2%, which is Solana paling tinggi minggu lepas $40, which is yang harga paling tinggi tu rasa dalam Solana dalam 60 lebih, 70 lebih. Nanti kita tengok kat chart kalau tu tempat. Ada Theta saat ni salah satu je Theta sedikit kenaikan 60, which is Theta ada sikit running lah, ke dalam 7 ke 6 dolar naik ke 9 dolar, which is ada peningkatan. Sebab tengok untuk minggu ni je 11%, which is Theta je satunya yang regain banyak lah, yang lain semua hijau. Dan yang Theta je yang meningkat lah. So very kita tengok lah Theta tu antara salah satu juga yang baik untuk disimpan, tapi Zul tak adalah Theta, Solana, Litecoin tu projek yang bagus, tapi Zul tak simpan lah, Zul tak beli. Sebab apa, Zul sekarang ni lebih target kepada yang Zul nak Cardano, Matic dengan BTC. So antara tiga tu antara Zul punya hardcore lah, Zul punya main target. Dan yang lain tu jangan tengok, sekiranya ada peluang entry cantik, dia akan buy. So guys, let's go, kita pergi ke chart malam ni. So ada satu yang menarik tu nak share kat ni, sama ada Zul akan tunjukkan apa senario. Sekiranya senario harga sekarang ni naik ke atas, apa yang Zul akan buat. Sekiranya harga drop ke bawah, di manakah harga drop ke bawah, di manakah Zul punya next buy, which is sama kalau berlaku ke atas, di manakah next buy Zul. Dan sekiranya price berlaku dropping ke bawah ke 20k, ke manakah Zul punya next buy. So let's go, kita pergi ke chart ni. Okey, ini tu tunjukkan inilah 4 hours. So sekarang tu nak buat sedikit adjustment. Sebab apa? Okey, kalau tengokkan tu punya chart yang ini, so pagi tadi dah draw macam ni. Right, so draw macam ni, so kita punya dah breakout lah. Maksudnya kita dah breakout kat sini. Tapi tu hasil dari semalam tu tengok trendline ni macam tak cantik. Tu dah ubah banyak kali, bawah sini dan sini, which is sekarang ni tu akan lah ubah untuk ini. Sebab apa? Okay, first kali macam dekat siapa yang dalam 2 video sebelum ni tu tengok
dia ada mention 0.5, which is apa 0.5 tu. Okay, kita ambil swing high ni, swing low ni ke swing high ni. So kita akan tengok kat sini price buat retracement tak cantik tak resistance sebab apa, dia hanya rebound kat 0.5. So 0.5. So macam cakap, kalau dia rebound yang paling cantik untuk Fibonacci lah di antara 0.6 dan 0.7. So sepatutnya di sinilah price tu sepatut bounce sini tak cantik. And then kita tengok yang atas ni, swing high to swing low, tengok cantik di 0.6. So very good lah dia punya tu. Do decide untuk malam ni dia akan monitor trendline ni, sebab dia akan buat trendline baru, which is trendline ni akan sentuh antara yang ini dan yang ini. So which kita akan draw macam ni. So kita akan nampak still lagi channel. So which kita akan nampak malam ni bahawa price ni masih lagi belum breakout. And then dia akan nampak very kata point ni cantik lah. Sebab apa, kalau tengok zoom lagi, kita ada minor support which is ambil ni, swing high to swing low yang ini. So kita tengok lah price tu bound di kawasan ni cantik lah. Bila support tu strong lah, 1, 2, 3, 4, 5. So with 5 candle dia bounce balik ke atas, which is very strong lah, very strong untuk kita tengok bounce balik ke atas. And then kalau kita mengikut channel ni, which is price tu akan bermain macam ni lah. Tu price tu akan bermain macam ni. So which is macam cakap, semalam tu ada masuk buy position di 40k. And then pagi tadi Zul ingat Zul punya, Zul tak ada letak order, which is Zul ingatkan Zul dah cancel. Rupanya Zul bukan cancel, daripada 38k Zul adjust kepada 37.6k. So which is kat sini Zul pagi tadi Zul check kat Binance tak ada. Rupanya lepas tu dia check balik, rupanya dah masuk, buy limit tu pun dah hit. Which is seorang ni Zul ada dua entry lah. Which is sekarang entry ni tak cantik, tapi entry ni cantik lah. Sebab apa, dia ni untuk buat dollar cost boleh, dollar cost average boleh. Sebab entry ni macam cakap, entry ke atas ni tu masuk untuk sekadar high risk lah, memang betul-betul high risk. Sebab tu lah, sebab high risk, sebab tu lah price tu jatuh, which is expected pun dah berlaku. So now price kat sini, apa yang tu expected berlaku lah, price ni very good untuk kita bounce balik ke atas. Sebab apa, pertama kita ada trend line ni. So trend line ni amat kuat sebab apa, kita dah trend line ni dah reject kita punya price ni 1, 2, 3, 4 dan yang kelima baru kita breakout. So trend line ni very strong lah, very strong. So apa yang cakap, selagi price tu berada di kawasan trend line ini, atas trend line ni, which is mindset tu lebih pada bullish. So price tu lebih ke atas lah. So apa yang expectedkan untuk berlaku, price ni akan kita tengok dalam minggu depan. So kita tengok kalau jumlah untuk daripada naik ni sampai turun tu, tengok dalam masa 4 hari. Dalam 4 hari, so which kita ada lagi 2 hari, esok Sabtu dan Ahad, which kita tengoklah price tu mungkin akan slowly, masih lagi buat ni sedikit saja kenaikan. Dan kita tengok minggu depan probably kita akan tengoklah price tu akan naik ke atas untuk test balik kawasan ni, which is do expected lah. So which is kiranya ada berlaku rejection, do expected akan berlaku rejection di 42, which is sebab apa, kita tak pernah try lagi 42, kena try sekali aja kat sini. So kali kedua tu expected bila press try tu akan berlaku sedikit reaction. So apa yang Zul akan buat, yang entry Zul di 42, 40k dan di entry bawah ni Zul akan jual lah. Sekiranya price sampai ke sini saja, Zul akan jual untuk buat dollar cost average, which is yang Zul masuk kat sini nanti, di 40k dengan 37.6k ni Zul akan jual lah. Sebaik saja price hit kawasan ni Zul akan jual. And then itu yang Zul buat sekarang untuk apa, dollar cost average, which is selepas tu apa yang akan berlaku, Zul expected lah, kita akan monitor juga kita punya channel ni, which is ini channel adalah channel bearish. So which is price target kita masih lagi ke bawah. So point of breaking, sekiranya break kat mana-mana, macam cakap tadi, kita masih Zul expected apa yang price akan buat, price akan ni lah buat sedikit rejection. And then mungkin kat sini mungkin Zul tak pasti, Zul tak expect bahawa dia akan break ni. Sebab apa, macam cakap kat sini very strong lah, very strong support. Sebab apa, first kita ada trend line ini, and then kita ada trend line untuk channel, kemudian kita ada minor support, which is 3 benda penting kat situ. And then tu tak expect lah price tu akan breakout untuk hari ni, which is nampak apa yang price akan buat adalah price akan buat rebound balik ke atas. At least kita kena tengok untuk yang ni, kalau kita ambilkan Fibonacci, okay, swing low, swing high to swing low, kita akan ada resistance kat sini. So resistance kecil ni pun kita akan monitor juga. Itu akan buh kat sini sebagai resistance kecil. Sebab apa, resistance kecil ni akan menentukan sama ada kita akan naik ke atas lagi ataupun tidak, which is apa yang tu nak terangkan. Jadi tu akan tunjukkan. Okay, now macam cakap, sekiranya price break berlaku bounce minggu depan, bounce sini kita tengok sekiranya ada rejection kat sini
probably kat sini lah kita akan tengok ada price tu akan breakout bawah. Which is kalau breakout kat bawah tu kita expected tengok daripada ni, ada kita ambil point breakout. So price tu masih lagi sekiranya breakout minggu depan, sekiranya price tu gagal untuk break kita punya minor resistance, tengok price tu akan buat breakout di channel dan price tu akan kembali ke perasaan ni, which is kat sini rasa a very good position untuk buy. Macam cakap, selagi price berada di atas trendline ini, which is kita masih ada bullish. Macam cakap sebelum ni, kita dah masuk dalam kawasan bullish territory. So macam tu terang pun sebelum ni dia punya expected untuk pergerakan price adalah lebih kurang macam ni. Kita akan tengok price boleh bermain dalam kawasan ni. So sekiranya berlaku breakout gagal untuk minor ni dan berlaku breakout, so probably price tu masih rebound. So very walaupun jatuh ke bawah, still lagi kita dalam keadaan bullish. So now apa yang tu nak ambil ialah ambil peluang entry, which is sekarang very good position untuk buy di kawasan ini. Untuk dollar cost very good position untuk buy, dan bila sampai ke sini akan kita evaluate balik kita punya position, which is apa yang Zul akan buat. Zul akan jual apa yang Zul ada kat sini dengan expected. Sebab apa, kita ada channel, so expected price tu akan bounce balik ke bawah, which is sama ada price tu sampai sini baru bounce, ataupun tu tengok minggu depan gagal untuk minor resistance. Walaupun dia ada minor resistance ni, still ada lagi box purple yang besar ni, ada major minor resistance, which is very strong lah, very strong untuk apa, price itu breakout, gagal untuk naik sampai ni, gagal untuk break ke atas, kemudian berlaku bawah breakout, dan kita punya hit, kita punya target panjang ni, dan ke sini, which is was expected, itu yang akan berlaku. So now apa yang tu nak buat ialah, sekiranya price sampai kat sini dan gagal sampai ke 42, which is Zul yang ini Zul akan hold saja. Dua position Zul hold saja dan breakout bawah, dan sekiranya price sampai balik di kawasan ni, Zul akan tambah lagi lah, Zul akan buy lagi, Zul akan deposit lagi di Binance, and then Zul buy lagi, which is yang position di sini, Zul position yang 40 dan 37.6 ni Zul akan simpan sebagai asset. And then yang untuk dollar cost average, yang sekiranya price yang masuk sini, and then Zul akan buat yang ini Zul akan simpan sebagai asset. Yang entry baru kat sini, sekiranya price breakout sampai kawasan ni, inilah Zul akan buat dollar cost average balik, yang expected price sampai bermain balik sampai 42, which is sampai 42 tu tengoklah, sekiranya ada berlaku momentum yang kuat untuk buy, which is Zul akan jual sedikit untuk ni, which is Zul akan jual 50%. Sekiranya Zul beli kat sini 100 dan untung kat sini 400, Zul akan jual 50%, which is 20%, $200 Zul akan tinggal, $200 lagi Zul akan jual, and then sekiranya naik ke atas, Zul tunggu rebound balik kawasan ni, Zul akan buy balik lah untuk which is sekiranya price tu jatuh ke bawah lagi, which is dalam 200 yang dia simpan ni asset, 200 yang Zul buat keluar ni, kita buat modal untuk beli ke bawah. So which is kat situ lah, which is kita elakkan daripada mengeluarkan modal, kita deposit modal lagi lah, which is sekarang Zul dah masuk di kawasan ni. And then Zul ada lagi USD, tapi Zul tak suka nilai yang sikit tu, which is Zul akan top up lagi untuk ready sekiranya price masuk bawah ni. Tapi sekiranya price naik ke atas ni, and then Zul jual semua yang ini, yang tu masuk ni di kawasan ni, so which is Zul takkan deposit dah, Zul akan layan je yang apa tu masuk ni untuk buat dollar cost average lagi. So itu yang pertama lah, ada yang tu nampak yang akan berlaku, dan untuk price break ke atas lah lebih tinggi, tapi sebelum mungkin kita akan ada sedikit retest dulu kawasan ni, kemudian barulah kita buat naik ke atas. Now itu adalah yang Zul nampak sekarang, yang Zul punya minded adalah lebih bullish, itu yang nampak price akan berlaku. Okay, kita nak tengok sekarang sekiranya price nak ke bawah ke 20k, apa yang Zul nak tengok price buat tanda-tanda bahawa price tu akan jatuh 20. Pertama, Zul nak tengok price tu mestilah breakout trendline ni balik. So trendline ni price tu mestilah breakout di kawasan bawah ni. So bila breakout di bawah ni, alright, so yang apa yang Zul buy di atas ni sebenarnya masih lagi dalam position, Zul akan hold saja sebagai asset. Dan sekiranya buy price jatuh bawah ni, so di mana net kawasan buy tu lah kawasan di 30k, which is kenapa 30k? Okay, kita expected sekiranya hari ni kita breakout yang ni kita akan ada head shoulder lah. Sekiranya price hari ni breakout juga hari ni, bawah masuk trendline ni, kita akan tengok ada sedikit lagi naik balik kawasan ini. Jadi kita tengok kita akan ada head and shoulder, which is target head and shoulder itu akan, inilah kita punya target itu akan lebih ke 32. So inilah sekiranya price breakout trendline ini, so net target tu adalah di kawasan 30k, which is kita punya target head and shoulder. Adakah Zul rasa itu berlaku? Sekarang ni Zul punya tengok data lebih mudah price untuk naik ke atas
berbanding turun ke bawah. Sebab apa? Macam cakap, trendline ini amatlah kuat dan kita ada lagi trendline channel, lagi ada support tu. Jadi kalau nak break hari ni memang kalau berlaku memang kita perlukan volume yang banyak lah, volume banyak untuk break support ni, momentum yang kuat. Tapi kiranya itu berlaku, tak ada masalah. Kita akan hold position, hold position buy, dan kita akan tunggu next position untuk buy di kawasan ini. So which is itulah kawasan. Dan sekiranya lagi teruk lagi price jatuh, sekiranya price break, sekiranya price break bawah 30k ni, which is kita akan tunggu confirmation untuk bahawa price tu next kita punya buy akan buy di kawasan ni lah, kawasan mana-mana saja price yang berhampiran kawasan ini dia akan buy and then buat dollar cost average. Sekiranya price itu dengan expected, price itu akan bermain macam ni. So which is kat sini ada antara tempat kita buat dollar cost average, which is kita beli di trendline ini dan kita jual di trendline 30. Itu adalah antara dollar cost average. Which is jangan risau, walaupun price jatuh masih kita boleh buat duit, kita masih boleh buat dollar cost average, asalkan kita ikut rule kita lah. Which is malam Zul tak ikut rule Zul lah, which is Zul buy di 40 adalah mistake tu lah. Zul expected price tu naik atas dengan dia, which is tak masalah guys. Kadang-kadang kita perlu ambil high risk, tapi janganlah selalu high risk tu. Which is ingat dalam 2 bulan ni, ini yang pertama tu ambil high risk. So dah lama tu tak ambil high risk. So which is ini high risk yang pertama tu lah, dalam masa 2 bulan 3 bulan dah. So inilah very good position, inilah very low risk. Which is bercakap kita ada very good, strong support sini, which is expected the price adalah sampai ke atas ni, ada kita sell, ataupun berlaku ini yang jatuh bawah kita buy lagi kat sini. So which is itu yang expected akan berlaku. So which is jangan risau, sekiranya price jatuh ke $20 pun tak masalah. Kita boleh buat dollar cost average dan kita simpan yang kita tu dalam bentuk USDT. So kita tahu USDT lah stabil coin. So satu coin dengan $1, which is still lagi kita boleh buat walaupun harga tu masih jatuh ke bawah. Which is sebabkan kita buat trading secara dollar cost average, jangan pakai dollar cost, jangan pakai leverage. Sebab apa? Leverage sekiranya kita buy di kawasan ni, kita pakai leverage, so price jatuh bawah kita akan MC lah, liquid. Mesti bila liquid, value kita hilang, asset pun kita hilang. Sekiranya kita buat dollar cost average, apa yang berlaku kepada position kita, contoh position Zul kat sini 40 ni, sekiranya price jatuh ke 20 sekali pun, Zul masih ada asset kat sini. Apa yang Zul hilang ialah value yang Zul beli lah. Mesti kiranya tu beli 1 BTC berharga 40,000, so now harga BTC tu boleh jadi 20,000, which is hilang 5%. Tapi tak masalah, kita hanya hilang value tu boleh datang balik bila-bila masa, kita give a time je. Tapi asset kita nak dapat bukan senang lah. And then apa yang kita boleh buat ialah kita cuba dapatkan aset tu semurah yang boleh. So which is macam cakap, kiranya berlaku buy ke bawah, kita akan buy, which is untuk dollar coverage, kita buy tu, kita beli ini, kita jual. Dan jual tu janganlah jual semua, jual lebih dalam 80% je. So 20% tu kita biarkan dalam wallet. Jadi kita keep duit macam tu lah. Selagi macam cakap kita ada plan, kita akan buy di kawasan trendline ini dan jual trendline ni. Which is sekarang apa yang bermain, kita akan buat dollar cost di sini. So sekiranya price hit trendline ni, kita akan buy, dan sekiranya price hit kawasan ni, kita akan jual. So which is itu je plan sekarang ni. Apa yang kita buat, jangan risau. Walaupun price jatuh serendah mana pun tak ada masalah, kita still boleh buat duit dalam crypto. So guys, itu aja untuk malam ni. Dua terangkan, hopefully sebab apa, tengok dekat market, dekat dia punya banyak lah, dekat Facebook pun channel-channel, page-page ramai yang kata price jatuh ke bawah lah, which is scary. Dia orang takut lah sekiranya. Bagi Zul, jatuh bawah lagi Zul suka sebenarnya lah. Jatuh bawah Zul suka sebab apa? Zul boleh dapat aset yang banyak lah. Zul boleh buy aset yang murah. Zul boleh kumpul aset yang banyak. Which is sekiranya naik ke atas, which is apa yang Zul boleh buat, Zul hanya boleh layan profit lah. Which is kita jual, lepas tu kita buat dollar cost average juga, which is dalam momentum tu. Tapi kita dah tak boleh increase sangat kita punya profit asset. Sebab apa? Untuk kita kumpul aset, kita hanya boleh buat sekiranya price tu jatuh ke bawah lah, which is kita beli harga yang murah, and then kita akan enjoy asset, which is value berkurangan. Tapi sekiranya naik ke atas, kita akan enjoy kita punya profit, tapi asset kita berkurangan. So which is ini adalah antara kita ambil peluang lah. Tahun ni amat bagus lah kita ambil peluang untuk kumpul asset sebanyak mungkin, and then kita akan tunggulah expected mungkin dalam 1 bulan lagi, kita tengok habis bulan ni. So which is kat sini bulan ini 17. So mostly dalam sampai sini, right, dalam lingkungan ni Zul expected kan, sekiranya kita masih lagi bermain di dalam kawasan
price masih lagi di atas trend line ni, Zul expected price ni akan buat jatuh ke bawah dan kita akan buat rigging ke atas lah. Dan kita tengok permulaan kita punya bull market, which is ini yang Zul expected kan tak lama dah, maybe habis bulan ni kita tengok, and then bulan depan probably kita akan tengok bull run berlaku lah. Sekiranya price masih lagi berada di atas ni dan bukan break bawah, kita akan tengok lah Zul expected bulan depan kita akan tengok kita akan berlaku bull run. And then bull run macam cakap sampai ni kat mana Zul punya target, first target itu adalah 1.6 di kawasan 80k, which is siapa yang beli join Zul beli di kawasan ni, so anda akan nikmati profit yang banyak lah, which is nanti Zul akan ajarkan macam mana pula bila harga menaik, macam mana pula kita nak buat duit. So which is sama juga dengan masa menurun, cuma bezanya antara menurun dengan naik, menurun kita kumpulkan aset, bila naik ke atas kita akan kumpul USDT. So bila naik tu kita kumpul USD. So aset kita masih lagi berkurangan, tapi berkurang dalam sikit. Okay. And then itu yang Zul akan buat. So which is Zul akan ajar satu lah, which is sekarang ni Zul ajar untuk kumpul aset, kemudian nanti bila leburan Zul akan ajar untuk kumpul USDT. So guys, itu je untuk malam ini. So guys, please follow je punya ni Facebook. Sebab apa? Di Facebook tu Zul akan share lah apa-apa yang current berlaku. Contohnya semalam, okay, yang sebelum breakout ni kita tengok price kat sini berapa, 38, and then Zul cakap sekiranya break resistance kecil ni kita akan pergi ke 30 ke 1.6, and then apa yang berlaku semalam, price di kawasan 37.2, memang sampai pun sedikit je, kurang dalam $100 je nak sampai ke ni, which is apa jugalah. So which is penting juga untuk anda follow tu punya Facebook, sebab Facebook tu akan update apa-apa yang anda tengok malam ni selepas tu video tu. Sekiranya ada something yang menarik tu akan share di Facebook lah. So guys, please like tu punya Facebook and follow, link ada di bawah. Dan juga untuk YouTube guys, please like, please subscribe untuk tengok lebih banyak video-video Zul, dan share lah kepada rakan-rakan lain. So basically kat dalam channel tu hanya Zul share free saja sekali ilmu TA tu. So basically siapa nak belajar boleh belajar di YouTube channel, dan boleh tanya sebarang soalan di Facebook tu. So guys, itu je untuk malam ni. Assalamualaikum, jumpa lagi pagi esok. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.